Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Syahir Rizal Larifin Dan saya Priscilla John. dan anda sedang mengikuti Dialog TVS Plus Plus khas khas. Aidilfitri yang kita bawakan hari ini bersama dengan Syawal yang mulia ini, dan topik yang amat menarik yang kita akan bawakan sebentar lagi Pris sebenarnya adalah bersama dengan tetamu istimewa kita. Siapakah tetamu kita pada Ya, minggu ini? betul. Kita ada yang di-Pertua Dewan Negara yang ke-20 dari Sarawak. Yang berhormat Senator Datuk Mutang Tagal. Ya, dan beliau sebenarnya kita telah bawakan sebelum ini, tapi Ya. kita ingin lebih khusus kepada kali ini perbincangan yang lebih mendalam untuk penonton di luar sana lebih memahami fungsi sebenar Dewan Negara. Ramai yang di luar sana, Pris, memahami tentang Dewan Rakyat. Ya, betul. Ada perbincangan oleh ahli-ahli parlimen, tapi siapa yang ingin tahu dan siapakah perlu tahu peranan fungsi ini, fungsi Dewan Negara ini? Kita perlu bertanya terus kepada yang di-Pertua Dewan Negara, iaitu Yang Berhormat Senator Datuk Mutang Tagal yang kita bawakan khas ke studio pada hari ini, pada bulan Syawal ini. Baik, Datuk, terima kasih kerana sudi Terima kasih. menerima jemputan masa kami. kita. Ya. Ke TVS ya. Baik, terima kasih Datuk. Pasti ini bukan Selamat Hari Raya dulu ya. Terima Ya, kasih. selamat hari Ya, raya. selamat Hari Raya. Baik, Datuk, ada pergi ke mana-mana rumah terbuka sepanjang Aidilfitri ini? Oh, pagi semalam saya di Istana Negara dengan yang di Pertuan Agong dan Permaisuri, Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri dan yang lain lah. Dan pagi ini pergi dengan melawat TYT, Tuan Yang Terutama Tun Wan. Dan lepas itu ke BCCK untuk melawat yang buat premier lah. Rumah open house, ya. terbuka. Rumah terbuka ya. Datuk, sebelum kita pergi kepada topik, sebab bila memperkatakan tentang sambutan Hari Raya Aidilfitri dan sambutan perayaan lainnya secara umumnya, Datuk, mungkin kita boleh kongsikan sedikit awal ini sebab masih lagi dalam bahang suasana Syawal ni. Ya. Bagaimana perpaduan itu Datuk lihat kalau dibandingkan di Malaysia secara am? Datuk? Ya, secara am kita lihat bahwa dalam tahun-tahun yang lepas kita dapat melihat persekutuan lah di antara kaum-kaum di Malaysia melalui Hari Raya Chinese New Year, di Pebali, kalau di Sarawak Gawai Dayak, kalau di seluruh negara Christmas, kalau di Sabah Pesta Kematan. Melalui semua perayaan ini, semua kaum yang melawat satu yang lain. Apabila kita merayakan perayaan yang sedia ada di negara kita. Jadi ini secara langsung dan tidak langsung akan merapatkan perhubungan di antara kaum-kaum yang ada di Malaysia. Itu itu yang terbaik bagi Malaysia. Itu yang mungkin satu plus lah bagi kita, walaupun kita negara berbilang kaum, agama, adat resam dan sebagainya. Ya. Baik, Datuk. Okey, itu dah kita dah kongsi sedikit pada penonton kita berkenaan dengan suasana raya ni, Priscilla, kan. Baik, soalan pertama kami, Datuk, sebenarnya adalah berkenaan dengan pada awal ketika nama Datuk Angkat sebagai yang di-Pertua Dewan Negara, apakah yang muncul di benak fikiran Datuk berkenaan dengan jawatan ini? Apabila saya dibagi tahu dan oleh sebenarnya through phone conversation dengan Perdana Menteri tentang jawatan Presiden of the Senate ataupun Speaker of Dewan Negara ataupun Tuan Yang di-Pertua Dewan Negara. Dan saya fikir, selepas lebih daripada 30 tahun dipanggil kembali ke Parlimen. Oleh kerana saya sudah menjadi ahli Parlimen, dipilih Bukit Mas pada tahun 82 dan 2 penggal. Jadi pada masa itu saya sebagai ahli yang berhormat, saya mengambil bahagian dalam pembahasan undang-undang, rang undang-undang, usul-usul semua itulah, become very active. Ya. Dari segi
membahas rang undang-undang perkara-perkara yang dibentangkan di Dewan Rakyat. Tapi kali ini saya menjadi speaker pula. Speaker di upper house, bukan lower house. Bukan Dewan Rakyat, tapi Dewan Negara. Oleh kerana parlimen kita mempunyai dua rumah atau dua house, dua level, two tiers. Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Dan sekali ini saya Perdana Menteri kata menjadi sebagai yang di-Ketua Dewan Negara lah. Jadi saya rasa ini peranannya lain. Bukan saya debate, saya menjadi referee ataupun menjadi chairman. Dua-dua pihak lah. Ya. Baik. Jadi bagaimana YB Datuk mendefinisikan peranan seorang speaker Dewan Negara dan bagaimana YB Datuk menjalankan peranan ini setakat ini? Ya, sebagai yang di-Pertua Dewan Negara ataupun Presiden of the Senate ataupun Speaker of Dewan Negara, tugas seorang Presiden, seorang Senate sebagai yang di-Pertua Negara untuk upper house ialah supaya menentukan perjalanan dalam sesi Dewan Negara dapat berjalan dengan licin, dengan baik, dengan teratur semua itu. Oleh kerana Dewan Negara ini adalah dewan yang tertinggi, the highest debating chamber in the land. Semua rang undang-undang dibentang dulu di Dewan Rakyat. Jadi ahli parlimen yang mempunyai anggota 222 dari seluruh negara, seluruh Malaysia. 222 ahli parlimen yang dipilih, mereka yang pertama, mereka yang membahas rang undang-undang yang dibentang oleh kerajaan dalam Dewan Negara, Dewan Rakyat. Selepas rang undang-undang itu ataupun usul-usul itu disetujui dan di-approve, dia lulus dan akan hantar dibentang lagi di Dewan Negara. Dewan Negara ini mempunyai keahlian 70 orang mengikut perlembagaan. Jadi 70 orang ahli senator. Mereka ini adalah dilantik oleh tiap negeri, lantik 2 orang, dan yang lain itu daripada yang di-Pertuan Agong. Tapi atas rekomendasi daripada Perdana Menteri. Jadi merupakan banyak daripada bidang-bidang yang berlainan lah, badan-badan parti-parti politik dan NGO, badan profesional dan semuanya. Jadi 70 ahli senator ni yang mengimbang dan mereka meneliti undang-undang yang dilulus oleh Dewan Rakyat. Jadi tapi sekarang hanya 63 senator saja, bukan 70. Jadi kamu dua boleh minta lah. Ada vacancy untuk media. Untuk media lah, karakan dari media lah. Oleh kerana 63 aja. Jadi ahli-ahli senator, kalau dari Sarawak 8-9 kami. Banyak yang dari Sarawak. Baik Datuk, kalau kita nak tahu sekarang ni, kalau dilihatkan yang disiarkan, yang diperkatakan, yang diterbitkan juga oleh media secara amnya adalah fungsi di Dewan Rakyat. Jadi kebanyakan mereka tidak memahami fungsi itu sebenarnya. Apabila pindaan ataupun RUU itu dibaca untuk diadakan satu undian, diberi siaran secara meluas di Dewan Rakyat. Tetapi tidak berlaku di Dewan Negara. Sedangkan jika apa kita fahami daripada apa yang Datuk katakan sebentar tadi, fungsi Dewan Negara itu adalah lebih tinggi dan lebih utama. Mungkin sebersikit Datuk. Ya, betul. Oleh kerana Dewan Negara, the Senate, lebih tinggi daripada Dewan Rakyat, the upper house. Seperti di England, kita ada House of Commons, di mana Perdana Menteri yang daripada sana. Dan selepas itu upper house, House of Lords.
House of Lords kira-kira berapa 700-800 ahli House of Lords. Tapi kalau di England, di Amerika, kita ada House of Representatives dan kita ada 100 senator di Amerika dipilih. 2 senator dipilih setiap negeri di Amerika dan mereka mempunyai kuasa yang besar. Kalau di Filipina, kalau tidak salah 24 senator dipilih. Mereka memain peranan yang amat penting oleh kerana mereka yang second tier, check and balance. Ya, apa yang dilulus di Dewan Rakyat, rang undang-undang itu ataupun usul-usul itu dibentang di Dewan Negara dan Dewan Negara ahli-ahli senator akan membahas sama ada perkataan digunakan, ayat-ayat yang digunakan, koma, full stop, semua itu perkataan yang digunakan adalah baik untuk negara, baik untuk rakyat. Oleh kerana setiap undang-undang digubal di Parlimen daripada di Dewan Rakyat dan di Dewan Negara, apabila dilulus oleh kedua-dua dewan, undang-undang itu haruslah undang-undang yang baik, rang undang-undang yang melindungi hak rakyat, kepentingan rakyat. Itu yang amat. Kita tidak ingin supaya satu undang-undang tidak mementingkan ataupun tidak melindungi hak, tidak mewakili suara rakyat. Suara rakyat. Jadi kalau hak rakyat ditindas oleh kerana undang-undang yang tidak baik, memang siapa yang rugi? Siapa yang sengsara? Rakyat. Dan oleh kerana itu tujuan fungsi utama Dewan Negara itu begitu baik. Untuk second tier itu, second tier. Betul. Kalau kita nak faham macam seperti sahabat saya Priscilla juga ada membuat liputan di Parlimen juga mengetahui bagaimana kami ini memahami fungsi daripada Dewan Rakyat itu sendiri, seolah-olah apa yang diluluskan itu tidak boleh disangkal. Pasti semua itu adalah pasti yang memang perlu diluluskan, wajib diluluskan. Adakah kemungkinan daripada pengalaman Datuk daripada tahun 1982 sehingga kini melihat ada beberapa rang undang-undang ataupun perkara yang dibincangkan di Dewan Rakyat boleh untuk tidak diluluskan di Dewan Negara? Kali ini persidangan kami Dewan Negara sudah kita sudah bersidang pertama kali ya tahun ini. Kita habis hari Khamis yang lepas. Dan kita meluluskan 17 rang undang-undang. 14 rang undang-undang yang pada sesi ini dari Dewan Rakyat dan dibawa ke Dewan Negara. Tiga rang undang-undang dibawa daripada sesi Dewan Rakyat yang tahun lepas. Oleh kerana satu rang undang-undang yang Dewan Negara fikir tak sesuai, ada yang tak sesuai, harus dipindah, dikirim balik ke Dewan Rakyat. Untuk dibahas semula. Jadi kementerian membuat pindaan. Jadi pindaan itu dibawa lagi ke Dewan Negara as amended. Brought over ataupun table again in the Dewan Negara as amended in the lower house. Oleh kerana Dewan Negara kita hantar balik itu rang undang-undang. Maksud itu kuasa yang dimiliki oleh Dewan Negara. Tapi selepas amended, selepas dibawa ke Dewan Negara as amended, kita setujulah. Oleh kerana yang kita pertikaikan itu Kementerian amended lah. Betul. Kalau di luar sana mereka tidak melihat bahawa fungsi Dewan Negara ini begitu besar seperti apa yang sebentar tadi Datuk maklumkan kepada kami. Kami juga baru tahu berkenaan dengan perkara ini sebenarnya. Jika tidak dijelaskan kita tidak tahu pun betapa besarnya fungsi Dewan Negara ini. Tapi mereka yang berada di dalam Dewan Negara itu Datuk, tidak dipilih oleh rakyat. Jadi mungkinkah itu menyebabkan perkara ini dilihat tidak begitu besar oleh rakyat? Tapi saya ingin Datuk hold dulu jawapan itu kerana kita ingin berhenti rehat terlebih dahulu. Kepada anda, jangan ke mana-mana. Kita akan berehat seketika. Kembali selepas ini.
Anda masih lagi bersama saya, Syahir Rizal Larifin. Dan saya Priscilla John. Dan sebentar tadi kita ada bertanyakan kepada tetamu istimewa kita di bulan Syawal yang mulia ini berkenaan soalan yang saya gantung berkenaan dengan ahli Dewan Negara. Pris, Ya. bukan dari kalangan pada mereka yang dipilih oleh rakyat ketika pilihan raya umum. Tapi kita ingin jawapan itu, tetamu istimewa kita, Datuk Muhtar Tagal, untuk jawab selepas ada satu soalan sebenarnya daripada Priscilla ingin bertanya. Syah, kalau orang nak beza dia, kalau dalam parlimen, dia kalau mengikut perlembagaan yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara dan Dewan Rakyat, mungkin Datuk sendiri boleh terangkat bagaimana dalam perlembagaan hierarki dia. Nah, hierarki dia, oleh kerana kita ada 3 badan, badan kerajaan ya. Satu badan eksekutif, iaitu government lah, pemerintah, yang diketuai oleh Perdana Menteri. Dan yang kedua, legislatif, badan legislatif, parlimen, di mana diketuai oleh saya sebagai President of the Senate. Ya, yang Ketua Dewan Negara is below me lah, ya nah. So because I'm the upper house, I'm the President of the upper house. Yang ketiga, badan kehakiman, judiciary, diketuai oleh Chief Justice. Jadi kalau kita kira ini yang 3 executive, kita organs of government lah. Jadi semua kuasa-kuasa bagi ketiga badan kerajaan ini dibahagikan oleh perlembagaan persekutuan. The supreme law of the Federation is the Federal Constitution. Jadi Federal Constitution atau perlembagaan persekutuan yang membahagikan kuasa-kuasa bagi kerajaan, bagi legislatif, bagi badan kehakiman. Jadi dari segi ranking memang Agong yang overall lah ya. Perdana Menteri dan lepas tu kalau tidak salah Chief Justice dan baru President of the Senate. So nombor 3, nombor 4 lagi tu. Dan of course di bawah Perdana Menteri ada Timbalan Perdana Menteri lah. Jadi that's the ranking. Jadi dikatakan President of the Senate is the first among equal lah. Kalau kita katakan di England, ya, first among equal. Tapi lebih equal itu Perdana Menteri lah. Oleh kerana dia menguasai semua. Ya, itu dia punya protokol kedudukan ya. Mungkin President of the Senate will be the 3rd or 4th di dalam negara ya. Jadi adakah kita selepas ini melihat akan ada satu anjakan baharu daripada Dewan Negara untuk dipahami umum berbanding dengan sebelum ini? Ya, itu sebab kita minta supaya apabila kita mempunyai sesi Dewan Negara selepas Dewan Rakyat, ataupun ada kalanya kita mempunyai concurrent sitting. Concurrent sitting kita bermesyuarat bersama. Dewan Rakyat berjalan, Dewan Negara berjalan. Sebenarnya dalam sesi yang lepas ni, we had 2 weeks of concurrent sitting lah, di mana semua media-media di sana. Kalau pergi parlimen itu macam marketplace lah, sibuk dengan orang di sana. Ya, betul. Ya? Jadi pegawai, orang awam, newspapers, media, foreign government, foreign press semua di sana. Staff parlimen kita mengadakan kira-kira 400 parliamentary staff untuk 2 dewan itu. Dan oleh kerana itu memang sibuklah apabila kita bersidang di dua-dua ya. Dr. berbalik pada soalan pertama saya tadi, selepas kita berhenti rehat, saya ada bertanya, sebelum berhenti rehat tadi, kita ada bertanya pada Datuk berkenaan mereka ini, individu-individu yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong di kalangan ahli senator di Dewan Negara tidak dipilih melalui pilihan raya. Jadi adakah itukah sebab kenapa rakyat khususnya mereka, masyarakat kami ini tidak begitu mengambil peduli tentang apa yang diutarakan di Dewan Negara? Ya, sebenarnya itu persepsi yang salah sebenarnya, ataupun misplaced lah. Oleh kerana peranan Dewan Negara amat penting. Oleh kerana dia menjadi satu check and balance dalam pengumbalan undang-undang. Ya, oleh kerana kalau tidak ada Dewan Negara,
tidak ada senator-senator yang membahas undang-undang itu. Memang check and balance itu mungkin kurang sikit. Benar, oleh kerana senator dilantik bukan dipilih, ya. Tetapi keistimewaannya untuk senator itu menyebabkan mereka sebagai independen lah. Dia independen dari segi bebas daripada memberi satu idea baru ataupun pembahasan undang-undang itu, membahas undang-undang itu, mereka dapat mengutarakan sebab-sebab kenapa undang-undang ini terbaik, harus disemak lagi, di-amended, begitu. Jadi itu senator harus buat begitu, membahas. Tetapi walaupun banyak senator, mereka dipilih oleh parti yang memerintah tiap-tiap negeri, yang 2 orang itu. Tapi senator-senator lain dipilih oleh Yang di-Pertuan Agong dan direkomendasikan oleh Perdana Menteri. Mereka ini orang daripada latar belakang yang berlainan. Ada yang daripada profesional. Baik Datuk, sekejap. Ya. Saya ingin mencelah di sini. Ya. Kalau itulah yang dimaksudkan bahawa akan ada juga lantikan daripada parti-parti politik, Ya. adakah mereka ini bebas daripada cengkaman politik atau pandangan politik ataupun unsur politik itu di dalam mereka menetapkan kata-kata mereka ketika perbahasan di Dewan Negara? Adakah mereka itu terkongkong di dalam mana-mana tangan dalam lantikan tersebut? Sebenarnya tidak terkongkong. Itu terkongkong, tapi mereka harus tahu tanggungjawab mereka. Tanggungjawab mereka sebagai senator untuk negara, bukan untuk parti. You know, apabila mereka di Senat, di Dewan Senat, harus memikirkan sesuatu yang terbaik untuk negara, untuk rakyat. Yang kedua baru parti politik lah. Memang diorang ada konstituensi, diorang harus tanggungjawab kepada parti juga. Tapi mereka harus balance. Diorang harus Tidak ada sama rata. Sama rata. Ya, diorang harus balance interest, kepentingan parti dan kepentingan negara, rakyat. Kena ada keseimbangan di dalam. Mesti ada keseimbangan. Keseimbangan apabila mereka membahas rang undang-undang ataupun usul-usul, ataupun apabila mereka mengutarakan sesuatu idea. Oleh kerana ahli senator ini orang yang berpengalaman, orang yang terpandai, orang yang profesional, Mahir begitu. Mahir. Dalam beberapa bidang begitu. Ya. Itu sebab saya menekankan bahawa apabila mereka menjadi senator, mereka harus sebelum mereka membahas sesuatu, rang undang-undang ataupun usul-usul, mereka harus buat research lah. Kita ada library di Parlimen, kita ada pustaka di Parlimen. Mereka dapat mendapat bantuan daripada pegawai-pegawai staf di Parlimen untuk membuat kajian. Oleh kerana kita tidak mahu apabila mereka membahas sesuatu tanpa membuat kajian, selidik. Kaji selidik yang sempurna, yang mendalam tentang isu at hand itu, perkara itu. Jadi kalau tidak buat begitu, mutu pembahasan mereka, debat mereka, dia punya mutu itu Tidak bukan tinggi. Kita ingin supaya pembahasan dia tinggi. Ya, di Parlimen, di Dewan Negara, we don't play to the gallery. Kita tidak main gallery. Kita football players that play by the rules. Ya, bukan rugby players. Kita lihat di Parlimen bukan football players sudah itu, bukan pemain bola sepak yang baik itu. Kalau di Dewan Rakyat itu maksudnya. Iya, Dewan Rakyat. Dia main rugby itu. Di Dewan Senat kita tidak mau main rugby. Ya, macam scramble dengan izin, begitu. Oh ya, itu tak boleh lah. You know? Mereka yang berhormat, bah.
They must live up to the reputation of yang berhormat. Dia honorable kan? Betul. Ya. So apabila mereka berbahas, bercakap dalam Dewan Negara, mereka harus apabila mereka pilih satu topik, satu perkara, dan mereka harus buat kaji selidik yang cukup-cukup, yang mendalam, supaya dapat memberi satu perbahasan yang bernas untuk kementerian, untuk media, untuk rakyat, untuk pegawai-pegawai kerajaan, supaya mereka dapat buat satu dasar tentang perkara itu. Baik. Ya. Baik, Datuk. Ini adalah kalau ikutkan Pris, Dewan Negara ini ada yang berkatakan dia seperti rubber stamp kepada polisi atau dasar negara ini sendiri. Jadi pastinya kalangan mereka yang berada, individu-individu penting di dalam Dewan Negara ini sebenarnya mereka yang dipilih mengikut bidang masing-masing. Tetapi adakah saya pasti Datuk telah pun melalui satu sesi pada sesi Dewan Rakyat yang lepas sekitar 2 minggu, yang mana kawan Priscilla juga ada membuat liputan di sana. Apakah ada di kalangan ahli Dewan Negara, di kalangan yang senator ini yang kurang membuat kaji selidik berkenaan dengan apa yang diutarakan, kerana ada juga yang tular di media sosial baru-baru ini. Komen sikit, Datuk. Ya, betul. Dari pengalaman saya sebagai yang betul-betul mempengurusi sesi Dewan Negara, saya tahu. Waktu saya di Dewan Rakyat pun begitu juga. Dari Dewan Negara pun begitu, ada juga. Mungkin tidak ada masalah untuk mereka membuat kajian, tapi itu bukan satu excuse lah bagi mereka tidak membuat persediaan yang sempurna. Jadi Datuk sendiri melihat selepas ini bagaimana? Adakah selepas kalau ikutkan yang di-Pertua Dewan Negara sebelum ini, Tun Pen Sri, Tuan Junaidi ada mengutarakan untuk mentransformasikan Parlimen, termasuk Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Tetapi Datuk sekarang ini memegang tampuk tersebut. Adakah Datuk memiliki sesuatu pandangan kehadapan berkenaan dengan apakah yang perlu diterapkan di dalam Dewan Negara ini sebagai rubber stamp itu sendiri, Datuk? Ya, apa yang Tun Wan mulai dulu mentransformasikan Dewan Negara dalam beberapa aspek. Kita mengadakan select committee, jawatan kuasa select committee di Dewan Negara, dan melihat dari segi undang-undang, etika Dewan Negara, dan juga social concern, kebajikan dan semua itu. Kita mengaktifkan select committee ini supaya mereka dapat melihat bagaimana kita dapat memperbaiki ataupun kita meninggikanlah mutu perbahasan ataupun delivery di Dewan Negara. Dan memang yang kita ingin sekarang ialah the reinstatement of Parliamentary Service Act lah. Di mana kita ada dengan adanya Parliamentary Service Act which was nullified in 1992 kalau tidak salah. Sekarang kita ingin supaya itu dikembalikan, dan apabila Parliamentary Service Act itu reinstated again lah, itu akan memberi sedikit independence ataupun kebebasan kepada Parlimen untuk mengurus perkara yang penting untuk Parlimen. Jadi selain daripada itu, memang dari masa ke semasa transformation Parlimen, pembaruan, renewal, semua itu langkah-langkah yang telah diambil oleh Tun Wan, dan sebelum itu Presiden yang kita akan teruskan. Jadi yang amat penting pada kali ini adalah mutu bahasa, debate di Dewan Negara harus ditingkatkan. Maksudnya kualiti perbahasan. Kualiti perbahasan.
kualiti perbahasan tentang rang undang-undang ataupun usul-usul perkara-perkara yang dibentang di Dewan Negara harus diselidiki dengan baik sebelum mereka membahas. Oleh kerana kita mulai persidangan kira-kira jam 10 sampai 5:30. Kita berehat jam 1 sampai 2:30. Jadi daripada jam 10 sampai 11:30, 1,5 jam, itu untuk menteri menjawab soalan lisan lah. Ya, soalan lisan. Jadi oleh kerana itu ahli senator harus memberi soalan-soalan yang baik, yang mencerminkan kepentingan rakyat lah, ya, supaya menteri dapat menjawab. Jadi kualiti soalan itu juga yang penting, bukan saja bahasa, bukan saja perbahasan, ya. Kualiti soalan itu harus penting juga. Memang sebagai senator tidak ada konstituensi, bah. Your constituency is the whole of seluruh rakyat Malaysia. Walaupun ada tuan lah, parti sendiri. Tapi banyak juga yang senator itu bukan daripada parti. Ya. Jadi kebanyakannya mungkin Datuk melihat, adakah kebanyakan mereka yang kurang memberi soalan-soalan yang bernas ini datang daripada kalangan mereka yang dilantik atas tujuan parti? Tidak. Sebenarnya apabila mereka membuat pertanyaan, soalan, mereka tidak merujuk pada parti. Itu daripada mereka sendiri. Parti memberi kebebasan bagi mereka untuk bertanya, ya, membuat soalan yang terbaik bagi negara, bagi rakyat. Jadi parti meletakkan tanggungjawab itu kepada setiap ahli senator yang dipilih. Dan akhirnya apa yang diberikan jawapan dan dibincangkan itu bakal diputuskan dan dibahaskan untuk jadikan sebagai rang undang-undang yang diluluskan di peringkat tertinggi Dewan Negara. Baik, kita ingin berhenti rehat sekali lagi. Ya, banyak sebenarnya soalan yang ingin kita utarakan kepada Datuk Muhtar Tegal, tapi sebelum itu kita berehat seketika dan kembali lagi selepas ini. Baiklah, anda masih lagi bersama dengan kami, saya Priscilla John dan Syahir Rizal Kemal Arifin. Ya, kita akan membincangkan mengenai tugas-tugas di Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat. Dan kita ingin bertanya kepada tetamu kita hari tetamu kita, bagaimana YB Datuk mengelola hubungan antara Dewan Negara dengan eksekutif dan badan legislatif lainnya untuk mencapai tujuan bersama? Kalau tentang rang undang-undang, ada pada sesi kali ini ada 2-3 libat urus yang dikelolakan oleh kementerian tentang rang undang-undang mereka. Supaya apabila ada libat urus, mereka ada libat urus untuk dua dewan, Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Supaya mereka lebih mengerti rang undang-undang ini, tujuannya. Apabila mereka membahas rang undang-undang ini, mereka dapat fahamlah tujuan rang undang-undang ini untuk negara. Ya, jadi juga. Ya, selain daripada itu, memang apabila if there is a need, kalau jika perlu, kalau ada keperluan, ketiga boleh Parlimen dengan Badan Eksekutif boleh berjumpa. Kita ada libat urus engagement session tentang perkara-perkara yang penting sebelum Parlimen mulai. Jadi semua ni diatur sebelum Parlimen mulai. Kerana rang undang-undang ini mulai daripada kementerian, daripada kerajaan. Oleh kerana mereka yang badan eksekutif, mereka tahu selok-belok apa yang diperlukan oleh rakyat negara. Dan oleh kerana itu, jika ada satu perkara yang
perlu dibuat undang-undang. Mereka akan minta pihak Attorney General Pegawai Negara untuk membuat satu draft bil rang undang-undang ya tentang perkara itulah yang amat penting. Ini daripada setiap kementerian. Dan apabila itu dilulus oleh kabinet dan akan dibawa ke Dewan Negara atau di Parlimen. Tapi sebelum itu memang ada libat urus. Itu tentang pengembalaan undang-undang dan peranan eksekutif lah dalam perkara ini. Ya. Kita dari semasa ke masa, as the need arise lah. Ya. Baik, Datuk, kalau diikutkan memang ada juga perbincangan yang dilakukan sebelum dan selepas di dalam sidang Dewan Negara itu sendiri. Tapi bagaimana Datuk melihat dan menangani seperti isu-isu yang melibatkan etnik, agama dan sebagainya, kerana ada juga wakil-wakil yang berada di dalam Dewan Negara itu? Ya, kalau di Dewan Negara itu kita mempunyai ahli senator daripada berbagai etnik. Kalau daripada Sabah Sarawak, kita mempunyai senator daripada berbagai etnik, ya, yang di Dewan Negara. Dan juga kita ada 2 orang asli. Ahli senator daripada orang asli di Semenanjung. Dan juga pihak OKU pun ada di mereka juga ada wakil di Dewan Negara. Dan setiap negeri memang ada wakil yang dipilih oleh Dewan Undangan Negeri. Jadi kerana itu dan juga daripada NGO yang lain seperti daripada industri bisnes yang lain-lain itu memang daripada akademia, ada Profesor Emeritus di sana, ada President of the Chinese Chamber of Commerce Malaysia di sana dan juga yang lain-lain. Jadi mereka ini adalah wakil daripada berbagai ethnic group, berbagai profession, industri, latar belakang di negara. Ya. Dan bagaimana juga YB Datuk melihat peranan Dewan Negara dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan dan memastikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia di negara ini? Itu sebab kita mengamal sistem demokrasi berparlimen, di mana kita mempunyai 3 badan. Badan eksekutif, badan legislatif, dan bidang kehakiman. Jadi ketiga-tiga badan ini, mereka tahu tentang fungsi-fungsi mereka dan had-had mereka, the constitutional limit of their powers. Jadi kuasa-kuasa, bidang kuasa mereka tahu. Jadi it is incumbent lah on the 3 branches kan, supaya bidang kuasa yang telah ditetapkan oleh Perlembagaan Persekutuan dipatuhilah. Dan apabila bidang kuasa yang telah diberikan kepada ketiga badan kerajaan ini dipatuhi, tentu akan berjalan dengan baik. Ada satu persekutuan perjalanan ataupun satu partnership yang baiklah untuk negara. Tapi apabila satu yang ingin supaya berkuasa lebih daripada satu yang lain, kuasa itu concentrated dalam seorang badan, itu yang bahayalah. Itu sebab kita ada check and balance. That is why doctrine of separation of powers, pembahagian kuasa di antara 3 badan ini. Itu sebab Malaysia sampai sekarang kita mempunyai satu government yang begitu stabil, satu government yang baik, satu government yang just, satu government yang ingin supaya melalui undang-undang dasar-dasar yang telah diutarakan ataupun dilaksanakan, ya, semua dasar-dasar ini, program-program yang diambil ataupun undang-undang yang digubal adalah baik untuk melindungi hak-hak rakyat. Jadi itu sebab
kalaupun perbuatan eksekutif lebih melampau, okey. Tapi Sebagai contoh, Datuk, sebagai contoh. seperti road traffic lah, road traffic ordinance. Okey. Apabila kita melanggar Undang-undang. kalau langgar undang-undang, kalau ada undang-undang baru tentang road traffic kita fikir ini undang-undang ini memang tak adil. Okey. Kita bawa ke mahkamah dan mahkamah yang menentukan sama ada undang-undang ini okey ataupun tidak. Kita bersalah ataupun begitu. Jadi oleh kerana itu apabila satu undang-undang itu diwartakan, dilaksanakan dan dia menindas hak seorang individu, seorang rakyat, kita mempunyai hak untuk bawa masalah ini kepada mahkamah. Seperti ada satu masalah di Kelantan, NIK Yang berkenaan dengan agama itu. NIK agama itu. Ada satu undang-undang dibuat oleh kerajaan negeri dan mereka tak setuju oleh kerana dia menindas hak perempuan, wanita. Ya. Mereka bawa itu ke mahkamah dan mahkamah membuat pengadilan, ya, dan dikatakan ini bertentangan dengan perlembagaan persekutuan. Jadi itu yang kita amal, sistem yang kita amal sekarang lah, check and balance di antara semua ketiga badan ini. Perkara seumpama juga boleh dibahaskan di dalam Dewan Negara. Apa dia? Perkara seumpama boleh dibahaskan di dalam Dewan Negara. Betul. Dewan Negara, Dewan Rakyat dibahaskan. Itu sebab kita pilih ahli parlimen kita supaya mereka mengutarakan permintaan ataupun kepentingan isu-isu yang rakyat fikir kita harus champion lah. Jadi bukan saja Dewan Rakyat, di Dewan Negara juga. Jadi itu sebab walaupun ahli senator tidak dipilih, tidak dipilih tapi dilantik, tapi setiap rakyat Malaysia boleh tulis kepada senator. Kalau ada senator dari Sarawak, tulis kepada mereka. Ataupun kalau ada senator di mana saja. Setiap rakyat Malaysia mempunyai hak menulis surat kepada senator. Bukan saja kepada wakil rakyat. Ya, membawa isu itu kepada Dewan Negara. Kalau di Dewan Rakyat, kepada kita punya ahli parlimen lah. Ya. Baik, kerana sebelum ini mereka hanya tahu kalau nak ada apa-apa aduan, kita bagi tahu kepada ahli parlimen, kepada ahli Dewan Undangan Negeri. Mereka tidak melihat kepada speaker, senator itu, ahli Dewan Negara itu. Mungkin selepas ini, jadi kepada anda yang sedang menonton TVS Plus khas ini, kita beri makluman terbaru sebenarnya berkenaan dengan bahawa anda boleh menghantar sebarang aduan. Ya, betul. Isu kepada Dewan Negara. Oleh kerana senator itu sendiri. Oleh kerana mereka adalah senator, mereka adalah senator di Dewan Negara. Upper chamber, upper house, the highest debating chamber in the land. Ya. Dan juga dimasukkan sebagai rubber stamp itu, Datuk. Oh, ya, bukan saja rubber stamp. Kita tidak mau jadi rubber stamp. Kita mesti mau menyemak undang-undang itu. Ya. Check and balance. Kalau itu undang-undang baik, kita rubber stamp lah. Kalau undang-undang itu tidak baik, kita angkat balik rubber stamp. Kita angkat rubber stamp itu, kirim balik lah. Kita kirim kepada Dewan Rakyat untuk dibincangkan. Ya, seperti satu rang undang-undang yang kita luluskan, as amended di Dewan Rakyat, ialah dulunya dia akan dikuatkuasakan di seluruh negara. Tapi Sarawak Sabah fikir tidak sesuai lah. Kita punya autonomi. Jadi amendment itu ialah to exclude Sabah Sarawak. Adakah perkara tersebut bakal kita ketahui pada persidangan akan datang pada Jun nanti? No. Pada Julai. Kita lulus sudah undang-undang. Tapi as amended lah. Dipindah semula untuk dibawa balik. Dipindah sudah lulus. Sudah diluluskan. So rang undang-undang itu
hanya untuk Semenanjung dengan wilayah Persekutuan Labuan. Sabah Sarawak tidak. Dikecualikan. Dikecualikan. Baik, Datuk berbaki. Itulah oleh kerana Dewan Negara yang lihat itu, ini harus mempunyai konsultasi dengan kerajaan negeri dulu. Sabah Sarawak unik sikit. Maksudnya jika tiada perkara tersebut dilihat di Dewan Negara, tidak mungkin pindaan tersebut dapat dilakukan. Tapi kalau kami menjadi rubber stamp, memang luluslah. Jalan je lah. Jalan sajalah. Tapi oleh kerana bukan kami rubber stamp. Dewan Negara bukan rubber stamp. Baik, Datuk berbaki kurang daripada 2 minit, mungkin sedikit mungkin yang boleh dirumuskan berkenaan dengan Dewan Negara pasti bukan rubber stamp. Datuk, dalam kurang 2 minit ini. Kata-kata akhirnya. Dewan Negara bukan rubber stamp. Kita akan melihat rang undang-undang itu kalau kita fikir wajar untuk kita dipindah, kita akan pindah. Oleh kerana sekarang kita dalam federation, ada listnya di Perlembagaan Persekutuan, state list, federal list, concurrent list, residual list. Jadi kalau ada yang bercanggah dengan rang undang-undang di negeri, kita harus ada konsultasi dengan kerajaan negeri dulu sebelum rang undang-undang itu dibawa ke parlimen, diluluskan. Semuanya demi hak rakyat. Ya, demi hak rakyat. Demi hak rakyat di negeri dan di negara kita. Ya. Baik, itu dia yang di-Pertua Dewan Negara. Ya, Syah. Yang Berhormat Senator Datuk Mutang Tagal yang telah berkongsi dengan kita hampir 1 jam berkenaan dengan fungsi Dewan Negara. Yang pastinya kata-kata akhirnya tadi, Dewan Negara bukan rubber stamp. Bukan rubber stamp. Pastinya mereka akan menilai setiap apa yang dibincangkan di Dewan Rakyat. Terima kasih ya. Jika benar, benarlah itu. Itu seperti apa yang dikatakan oleh Datuk Mutang Tagal. Baik, itu saja yang dapat kami kongsikan dalam Dialog TVS khas ini. Plus khas ini, sempena Syawal ini. Saya Syahriza Kunarifin. Dan saya Priscilla John. Kita jumpa lagi dalam siaran pada minggu-minggu berikutnya. Salam Sarawak Maju Makmur. Salam segulai sejalai.